120 minit bahagi 25 soalan. So satu soalan dalam 4.8 minit, maksudnya dalam 5 minit je kita kena jawab setiap satu soalan ni. Okay, so kita pergi tengok soalan untuk Batu Pahat Johor. Okay, soalan dia soalan belakang walaupun dia tajuk bab 1. Kalau nak tahu lah, start daripada 2 tahun lepas, dia dah tak susun ikut bab. So bab 1 duduk di mana-mana yang dia suka. Yang penting dia akan ada di kertas 1. Sebanyak 2 hingga 3 soalan. Tapi cikgu tengok trend tahun ni punya trial, 2 soalan je paling banyak. Satu soalan, ada yang satu soalan je. Okay, so kita tengok soalan daripada Batu Pahat Johor. Soalan nombor 22. Dia suruh awak tentukan sama ada fungsi songsangan wujud bagi setiap fungsi berikut. Okay, so main point dekat sini adalah tentang fungsi songsang. Dan dia bagi awak gambar rajah. Okay, ini adalah gambar rajah graf fungsi. So macam ni kita nak tahu fungsi songsang ni wujud ataupun tidak. Untuk fungsi songsang ni dia ada 2 kriteria. Okay, dia ada 2 kriteria yang mana okay, bila kita kata dia songsang, awak kena tengok dia mesti 1 kepada 1 dia punya hubungan. Okay, 1 kepada 1. Okay, lepas tu setiap satu dia punya kodomain. Okay, kodomain. Kodomain tu maksudnya image dia lah. Jadi kodomain dia hanya memetakan satu objek sahaja. Okay, memetakan satu objek sahajalah. Itu maksudnya fungsi songsang. Jadi kalau perhatikan untuk gambar rajah yang pertama ni, rasa-rasanya fungsi songsang dia ada ataupun tidak? Siapa cikgu nak tanya? Aiman, ada ke tak fungsi songsang Aiman? A1. Okay, start pada atas. Ada? Okay, betul. Okay, sebab dia adalah garisan linear, maksudnya setiap satu nilai X hanya ada satu sahaja nilai Y. Okay, sini X, sini Y dia lah. Y dia dalam bentuk fx fungsi sebab ni graf fungsi kan. Okay, so satu nilai X hanya ada satu sahaja nilai Y. Di mana-mana sahaja pun nilai X cuma ada satu sahaja nilai Y. Maksudnya dia adalah hubungan 1 kepada 1. So jawapan untuk A1 betul. Dia ada fungsi songsangan. So kita tulis kat situ. Ya, ada fungsi songsangan. Okay. Next, soalan nombor 2. Okay, nombor 2. Alia. Nombor 2, ada fungsi songsangan ke tidak Alia? Nombor 2. Alia pun kata, kenapa pasal aku je soalan susah? Ada ke tak ada? Tak ada kot. Kenapa tak ada? Okay, kita tengok kan, cikgu tolong Alia. Okay, contoh kita ambil satu point dekat sini sebagai dia punya nilai X. Okay, perhatikan nilai X dia. Okay, untuk yang sini dengan sini. Okay, nilai X dia 1 kepada 1 lah. Okay, lepas tu kalau kita tengok kat sini, nilai X lagi 1, nampak tak dia kongsi Y yang sama. So ada 2 objek, 2 X berkongsi 1 Y yang sama dekat sini. Nilai Y ni. So kalau sini lah, sini contohnya nilai X dia 1. Sini nilai X dia 4. Sini nilai Y dia adalah 2 contohnya. Okay, jadi nilai 1, F1 dengan F4, kedua-duanya memberikan nilai 2. Maksudnya kat sini ianya bukan 1 kepada 1. Kalau kita buat dalam pemetaan X dengan Y, sini X, sini Fx lah sebagai Y. Okay, so sini ada X1 dengan X4. Dua-dua ni petakan kepada nilai 2 contohnya. So ini bukan 1 kepada 1, ni banyak kepada 1. Jadi jawapan nombor 2, tiada fungsi songsangan. Okay, buruk Dusan. Okay, tiada fungsi songsangan. Okay, next. Nombor 3, Yaya. Okay, soalan nombor 3, Yaya. Ada ke tak fungsi songsangan? Tak ada. Tak ada. Okay, sebab reason yang sama juga. Okay, dia tiada fungsi. Dia ada bagi sebab tak ada kan? Okay, so reason dia samalah macam tadi. Dia bukan 1 kepada 1. Dia adalah banyak kepada 1. Okay, so sama juga. Yang ni tiada fungsi songsangan. Okay. Tiada fungsi songsangan. Okay, so siap soalan nombor 1A. Nombor 22A 1, 2, 3.
Okay, so setiap satu ni adalah satu markah. So dekat sini dah dapat 3 markah lah. Total dia. Total 4 markah kan. So sini dah ada 3 markah. Okay, soalan 22B. Okay, fungsi F ditarifkan oleh, so ini adalah fungsi dia, Fx kepada Px. Okay, dengan keadaan P ialah pemalar dan P tidak boleh sama dengan 1. So lakarkan graf bagi F dengan F inverse pada satah yang sama. Jadi awak kena lakar dekat sini. So macam mana kita nak lakar? Supaya ada idea. Kalau kita letak contohnya kan, okay, awak boleh bagi apa-apa nilai X dulu untuk awak try buat. Kita letakkan dia punya apa tu, paksi dulu. Jadi sini adalah X, sini adalah Fx. Okay, lepas tu okay, dia kata fungsi dia adalah Fx kepada sama dengan Px. Okay, andai kata kita letak nilai X dia, okay, P ialah pemalar, P tak boleh sama dengan 1. So kita letak andai kata kalau okay, sebab kita nak melakar je kan. So kita andaikan P kita ni adalah 2. Sebab dia tak bagi 1 kan. So kita ambil 2 lah nombor bulat lepas tu. Sifar dah tentulah tak boleh sebab dia akan sentiasa bagi nilai Y kita sifar nanti. So kita letak nilai X1. Maksudnya bila F1 sama dengan 2 dan kurungan 1. So kita akan dapat nilai dia 2. Okay, maksudnya bila X kita 1, Fx kita 2. Okay, kita buat macam ni lebih kurang. So sini 3, sini 4. Okay, so kita tanda. Kita tengok dia punya pattern apa dia akan jadi nanti. Okay, so F1, Fx2. X1, Fx2. Okay, so dapat situ. Okay, let's say kita letak yang kedua pula, nombor yang kedua. Kita bagi Fx kita 2. So sama dengan 2 dan kurungan 2 lah. Kita guna yang ni. Okay, so kita akan dapat sini 4. Maksudnya bila kita ada X kita 2, Fx kita 4. So dekat sini. Nampak tak? Dia dah ke arah straight line. Okay, dia dah ke arah straight line. Okay, kita tengok adakah dia akan pergi ke nilai titik sifar. Okay, jadi kita cuba letak F sifar. Allah. Okay, kita try letak nilai F sifar. Maksudnya 2 darab sifar. So obviously dia akan dapat sifar. Jadi dekat sini, okay, kita boleh buat satu garis lurus daripada atas ni terus ke sini. Guys, cikgu tak apa nak lurus lah, tak ada maris kan. Okay, so kita dapat straight line. Jadi straight line ini awak boleh terus namingkan dia sebagai Fx. Ini adalah garisan dia. Garisan dia untuk fungsi F. Okay, macam mana pula untuk inverse? Untuk inverse. Okay, kita tahu inverse ini, okay, kalau contohnya kita punya persamaan kita adalah, okay, persamaan kita adalah, okay, kita pakai Fx 2 ni samalah tadi kan, 2x kita pakai macam ni. So inverse, okay, inverse x adalah nilai x tu sendiri. Maksudnya kita kena buat y sama dengan 2x, tinggalkan x kat sini, 2 buat pergi sebelah, so kita dapat x sama dengan y per 2. Maksudnya inverse x kita adalah 1 per 2 x ataupun x per 2 lah. Okay, ni betul cikgu punya inverse. Okay, kita buat yang sama, kita cuba masukkan nilai setiap satu untuk kita tengok dia punya garisan, apa jadi kat garisan dia. Okay, so kita andai kata kita masukkan x kita nilai 1 contohnya. Okay, so kita akan dapat yang ni nilai dia. Tak naklah 1, dapat setengah, susah kira. So kita buat 2 lah. Okay, kita buat f inverse sebagai 2. So kita masuk nilai x kita 2. So kita akan dapat nilai y dia 1. Okay, ni mati-mati. Maksudnya bila x 2, okay, f inverse kita akan berikan nilai y 1 jadi kat sini. Okay, next kita cuba masuk untuk f inverse 4. Okay, so kita buat 1 per 2 darab 4. So di sini kita akan dapat nilai dia 2. Maksudnya bila x tu 4, okay, kalau cikgu extend, ni 4. Okay, maksudnya kita punya nilai y kita akan jadi 2. Okay, so nampak tak dia buat satu lagi garisan menurun macam ni. Okay, so kita boleh sambung je lah. Sebab kita tahu bila f inverse sifar akan dapat sifar juga. So dia akan jadi macam ni. Then awak pun label lah F1 inverse. Ini kaedah yang paling macam ni kita kata paling manual lah.
Paling manual dan insyaAllah tepat. So dah akan dapat macam ni. So siap lah, itulah dia awak punya lakaran. Nampak macam panjang jalan kerja kan, untuk satu markah je. So sini satu markah. Okay, so total 4 markah. Okay, jadi kalau awak perhatikan dekat sini, okay, fx dengan f kepada x, dia sebenarnya ada satu titik tengah. Okay, titik tengah ini adalah y sama dengan x. Nilai y yang sama dengan x. Maksudnya bila x1 y akan dapat 1, x2 y akan dapat 2, x3 y akan dapat 3, x4 y akan dapat 4. So nampak tak bentuk dia? Inverse. Inverse kan songsangan kan? So bila fx tu daripada y sama dengan x, fx tu ke atas, maksudnya inverse dia akan ke bawah. Dia akan semakin yang kalau fx semakin ke atas, fx tu dia akan semakin ke begitulah nanti bentuk dia. Itu dia punya explanation lah. Okay, so siap yang ni dia tak ada cakap markah yang spesifik apa pun. Yang penting dia nak tengok awak punya paksi. Okay, lepas tu awak punya garisan fx dengan f inverse. Itu saja. And then tengah-tengah dia jangan lupa buat y sama dengan x. Barulah membuktikan yang fx dengan fx inverse tu betul.